Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Law ingin membentangkan soalan satu dan saya juga ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu nama saya Siti Hanisah, nombor matrik 261793. Next. Nama saya Hajar Syahira binti Samin, nombor matrik 261926. Nama saya Nafakira, nombor matrik 262645. Nama saya Siti Sarah, nombor matrik 262647. Nama saya Muhammad Farhimi, nombor matrik 270057. Nama saya Muhammad Syawal bin Abidin, nombor matrik 271048. Okey, saya teruskan untuk soalan nombor satu. Okey, untuk soalan nombor satu, kami diberikan tugas untuk menjawab soalan nombor satu, iaitu soalannya adalah Johan merupakan pelajar tahun akhir jurusan perniagaan di Universiti Utara Malaysia. Bagi menambah pendapatan keluarganya, Johan bekerja di Inwear International, sebuah kilang yang menghasilkan produk kosmetik untuk pasaran antarabangsa. Baru-baru ini, Johan memohon untuk menganggotai Persatuan Pekerja Kilang Inwear. Permohonan itu bagaimana telah ditolak oleh Saleh, iaitu pengerusi PPKI, atas alasan Johan tidak layak untuk menganggotai Kesatuan Sekerja kerana beliau adalah pelajar institusi pendidikan tinggi. Pada masa yang sama, Saleh merasa tertekan kerana permohonan kenaikan pangkatnya telah ditolak sebanyak 5 kali berturut-turut oleh Kamil, pemilik Inwear International, sedangkan kawan-kawan telah dinaikkan pangkat. Karim sengaja berbuat demikian kerana beliau tidak setuju dengan pelantikan Saleh sebagai pengerusi PPKI dan berpendapat bahawa perbuatan Saleh membeli sebuah kedai dijadikan pejabat PPKI yang menggunakan wang yang dikutip oleh anggota PPKI adalah perbuatan yang menyalahi undang-undang. Analisis soalan di atas sokong dengan jawapan anda dengan memperuntukkan undang-undang yang berkaitan. Okey, jadi kumpulan kami mendapati di dalam kes ini terdapat 3 isu. Iaitu isu yang pertama adalah dalam kes ini adalah adakah Johan layak boleh merayu untuk menyertai Kesatuan Sekerja? Okey, bagi seksyen yang terlibat adalah di bawah Akta Kesatuan Sekerja tahun 1953, iaitu melibatkan seksyen 26 dalam kurungan 1, iaitu seseorang yang berumur lebih daripada 21 tahun boleh menjadi anggota Kesatuan Sekerja dengan syarat tiada seorang baginya diperuntukkan jika beliau seorang penuntut universiti, kolej, sekolah dan mana-mana institusi pendidikan yang ditubuhkan. Okey, seksyen yang seterusnya di bawah seksyen 26, iaitu seksyen 26 skrup 1 dalam kurungan A menyatakan melainkan individu yang secara bona fide diambil bekerja sebagai orang kerja dan melebihi daripada umur 18 tahun. Okey. Dan seksyen 26 dalam kurungan 1A, iaitu tiada seorang pun yang menyertai atau menjadikan anggota oleh mana-mana anggota Kesatuan Sekerja jika diambil bekerja dalam satu pertubuhan, iaitu tiada seorang pun yang boleh menyertai anggota itu jika dia berada dalam satu kelab ataupun pertubuhan, trend ataupun industri yang tidak sama industri dengan yang didaftarkan di bawah Kesatuan Sekerja. Okey, next, kes yang sama berkaitan dalam isu dalam soalan satu adalah Kesatuan Pekerja Individu Elektrik lawan Persatuan Pendaftar Kesatuan Sekerja dan ANOR tahun 1947, nombor kes 1 MLJ 177. Iaitu fakta kes. Dalam kes ini, perayu ingin menyerap keanggotaan pekerja yang diambil oleh Mulan 1 Elektronik Sdn Bhd. Okey, pendaftar Kesatuan Sekerja ini memutuskan bahawa pekerja yang bekerja dalam industri elektronik tidak termasuk dalam definisi pekerja dalam peraturan Kesatuan Perayu. Okey.
Perayu memohon juga dan memanggil untuk menyaman untuk pengisytiharan bahawa mereka mempunyai hak kualitatif eksklusif untuk memutuskan sama ada pekerja keahlian mereka di bawah peraturan Kesatuan Kerja dan menyatakan pendaftar Kesatuan Sekerja tidak mempunyai kuasa untuk memutuskan kelayakan mereka untuk menjadi Kesatuan Sekerja. Okey. Next adalah isu dalam kes ini adalah adakah perayu layak untuk menyertai anggota Kesatuan Sekerja? Okey. Bagi keputusan mahkamah, Hakim Mahkamah Tinggi yang mengurus kes ini menolak permohonan ini dan para perayu mengemukakan rayuan ini ke Mahkamah Persekutuan dan ia ditolak juga. Okey, next saya bagi sebab keputusan kepada saudara Syawal. Next, Syawal. Terima kasih kepada saudara Hanis. Bagi sebab kepada keputusan kes ini, Kesatuan Kerja Elektronik tidak mempunyai kuasa eksekutif untuk memutuskan sama ada pekerja yang diambil oleh syarikat yang berdaftar sebagai Nusantara Elektrik Sdn Berhad berdasarkan peraturan 3/1/B Kesatuan menyatakan bahawa penyataan bahawa pendaftar Kesatuan Kerja tidak diberi kuasa berdasarkan Seksyen 2/2 Ordinari Kesatuan Sekerja 1959 atau sama sekali untuk memutuskan kelayakan pekerja adalah Kesatuan Kerja berhak memutuskan syarat kelayakan seseorang untuk menyertai Kesatuan Sekerja. Seterusnya, aplikasi. Bagi aplikasi dalam kes ini, merujuk pada kes Johan, pekerja elektrik ini tertakluk pada Seksyen 26 atau Kesatuan Sekerja tidak boleh memohon semula sebagai anggota Kesatuan Sekerja. Seterusnya, Johan adalah seorang pelajar universiti yang tidak boleh menyertai Kesatuan Sekerja kerana beliau masih terlibat dalam institusi pendidikan. Kesimpulannya, Johan tidak boleh menyertai Kesatuan Sekerja sehingga beliau habiskan pengajiannya di Universiti Utara Malaysia. Sekian, itu sahaja dari saya. Okey, seterusnya adalah isu kedua daripada kes ini adalah saya mendapati bahawa adakah perbuatan karib yang sengaja tidak meluluskan permohonan kenaikan pangkat salah sesuatu kesalahan. Jadi, di sini sebenarnya prinsip yang saya ingin kongsikan adalah sebenarnya wujud proses kenaikan pangkat ini adalah untuk memberi penghargaan kepada pekerja yang telah berkhidmat kepada syarikat dengan menunjukkan prestasi yang baik serta dapat menaikkan nama syarikat tersebut. Jadi dengan ini boleh dikatakan bahawa ia juga mampu memberikan prestasi positif kepada diri sendiri dan juga syarikat. Hal ini demikian kerana pegawai yang dilantik berpeluang untuk mencurahkan ilmu dan pengalaman yang ada selama beliau berkhidmat dan juga peringkat kenaikan pangkat. Jadi kes yang saya dapat daripada isu ini adalah Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Selatan Semenanjung Malaysia lawan Manufacturing Service Sdn Berhad pada tahun 2016. Fakta kes yang saya dapat dalam kes ini adalah Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Selatan Wilayah Malaysia ini adalah pengadu dalam kes ini, di mana Kesatuan Sekerja dan Industri Elektronik ini telah membuat beberapa tuntutan untuk mendapatkan pengiktirafan daripada pihak syarikat. Jadi untuk mendapatkan pengiktirafan itu, jadi mereka telah membuat suara undian dari pihak mereka. Kesatuan Sekerja Industri Elektronik ini juga telah membuat beberapa undian pengiktirafan oleh pegawai-pegawai perusahaan. Dalam keputusan undian tersebut telah mengatakan bahawa Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Selatan ini adalah bukan kesatuan sekerja yang berdaftar di syarikat. Jadi pihak Kesatuan Sekerja Industri Elektronik juga telah dakwa bahawa Kesatuan Sekerja daripada Gas Manufacturing telah membuat mesyuarat penubuhan Kesatuan Sekerja beliau dan akhirnya telah berlaku penubuhan Kesatuan Sekerja Gas Manufacturing Sdn Berhad. Jadi apabila telah berlangsung
yang mesyuarat penubuhan Kesatuan Sekerja Gas Manufacturing Sedia Madah ini, syarikat telah mengiktiraf pekerja ini sebagai Kesatuan Sekerja Gas Manufacturing Service. Akan tetapi, pihak syarikat telah memaklumkan kepada Kesatuan Sekerja Industri Elektronik atas alasan pihak syarikat telah pun memberikan pengiktirafan kepada Kesatuan Sekerja Gas Manufacturing Service. Apabila Kesatuan Sekerja Industri Elektronik ini membentangkan beberapa isu pertikaian yang dilakukan oleh pihak syarikat, antaranya pihak syarikat ini dengan sengaja tidak memberikan pengiktirafan kepada Kesatuan Sekerja Industri Elektronik kerana beliau telah berkomplot dengan Kesatuan Sekerja Gas Manufacturing daripada mereka membuat pengiktirafan tersebut. Jadi isu dalam kes ini adalah adakah perlu pihak syarikat memberikan pengiktirafan kepada Kesatuan Sekerja Industri Elektronik. Jadi keputusan kes atau award yang boleh diberikan adalah dalam kes mahkamah ini mendapati bahawa syarikat telah melanggar Akta Perhubungan dan Perusahaan 1967 di bawah Seksyen 4, Subseksyen 3 di mana pihak syarikat wajar dan perlu memberikan pengiktirafan kepada sesiapa sahaja yang bekerja di syarikat. Dalam siasatan ini, pihak syarikat tersebut telah menggunakan Kesatuan Sekerja Gas Manufacturing Service ini untuk menghalang kesatuan memohon pengiktirafan. Semasa dalam siasatan, Jabatan Hal Ehwal Sekerja ini telah mendapati pihak syarikat menolak penuntutan permohonan pengiktirafan daripada pihak kesatuan. Jadi, apabila telah menolak, pihak kesatuan ini perlu menunggu selama 6 bulan untuk membuat pengiktirafan baharu. Jadi seterusnya sebab kepada keputusan, saya serahkan kepada Pak ini. Assalamualaikum, saya akan teruskan sebab kepada keputusan. Okay, mahkamah telah memutuskan bahawa pihak syarikat telah memberikan alasan untuk meluluskan permohonan pengiktirafan Kesatuan Sekerja Industri Elektronik dengan berkomplot bersama kesatuan yang ditubuhkannya sendiri iaitu Gas Manufacturing Service. Akta Perhubungan dan Perusahaan 1967 Seksyen 4/3 menyatakan bahawa mana-mana majikan tidak dibenarkan untuk menyokong mana-mana kesatuan sekerja dari kalangan kesatuan sekerja majikan, ejen dan lain-lain mana menggunakan duit atau kuasa dalam penubuhan atas alasan meletakkan ia di bawah satu pengaruh pihak majikan. Okay, seterusnya saya menjemput Sarah. Okey, untuk aplikasi isu kedua ini ialah berdasarkan Seksyen 4/3 Akta Perhubungan dan Perusahaan 1967 dan kes berkaitan iaitu Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Selatan Semenanjung Malaysia melawan Gas Manufacturing Service M9 Berhad menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh pihak syarikat yang sengaja tidak meluluskan pengiktirafan oleh kesatuan dan telah melakukan beberapa kecuaian terhadap kesatuan. Dalam kes Saleh ini, dia telah memohon sebanyak 5 kali untuk kenaikan pangkat oleh Karim iaitu pemilik Inway International, tetapi permohonan kenaikan pangkat Saleh telah ditolak dan tidak diluluskan oleh Karim. Perkara ini telah membuatkan Saleh begitu kecewa kerana rakan-rakannya yang lain telah pun mendapat pengurusan kenaikan pangkat berbanding dirinya. Okey, kesembilannya ialah tindakan Karim yang sengaja tidak meluluskan permohonan kenaikan pangkat Saleh kerana tidak berpuas hati kerana Saleh merupakan pengurusi PPKI adalah salah. Hal ini disebabkan kerana Karim perlu bersikap rasional kerana masalah peribadi tidak boleh dibawa dalam urusan kerja. Seterusnya isu ketiga. Okey, isu yang ketiga ialah adakah perbuatan Saleh yang membeli sebuah rumah kedai untuk dijadikan pejabat dengan menggunakan wang yang dikutip daripada anggota persatuan ini adalah salah. Seksyen yang terlibat ialah Seksyen 50/1/B Akta Kesatuan Sekerja 1959. Wang kesatuan yang berdaftar boleh tertakluk kepada kaedah-kaedahnya dibelanjakan untuk perbelanjaan pentadbiran. Kes yang diputuskan di mahkamah ialah kes Wan Razanawati Wan Zakaria lawan dengan Telekom Malaysia Berhad. Fakta kes ini ialah Wan Razanawati ini
Dia bekerja dengan Telekom Malaysia Berhad bermula tahun 1996 dan sebagai penolong pengurus, dan pada tahun 2011 dia telah dinaikkan pangkat kepada jawatan pembantu pengurus besar. Kemudian pihak syarikat ni menjalankan satu siasatan ke atasnya dan mendapati bahawa dia telah melakukan beberapa perbuatan salah laku. Penjelasan Wan Razanawati ini melalui surat tidak meyakinkan pihak syarikat, dan pihak syarikat menegaskan bahawa dia menghujahkan bahawa dia telah melakukan beberapa perbuatan salah laku, dan salah satu daripadanya ialah menggunakan peruntukan advertising and promotion budget untuk membeli peralatan elektrik untuk kegunaan pejabat. Isu dalam kes ini ialah bolehkah Wan Razanawati ni menggunakan peruntukan advertising and promotion budget tu untuk membeli barangan elektrik kegunaan pejabat. Keputusan yang diputuskan oleh mahkamah ialah Wan Razanawati ni meyakinkan keterangannya bahawa tindakan yang dia lakukan ini adalah atas arahan pegawai atasan, dan dia turut melaporkan tindakannya ini kepada State General Manager pada ketika itu, iaitu Encik R. Manivana. Akan tetapi dia tidak meminta Encik R. Manivana ni untuk memberi keterangan bersumpah di mahkamah. Mahkamah kemudian berpuas hati dengan pihak syarikat kerana mereka ni berjaya untuk membuktikan imbangan kebarangkalian terhadap Wan Razanawati ini. Next, sebab Farimi. Okey, untuk sebab kepada keputusan, peruntukan AMP ialah peruntukan yang telah dikhususkan untuk kegunaan pelanggan syarikat, dan perbuatan menggunakan peruntukan ini untuk kegunaan syarikat adalah salah. Okey, seterusnya aplikasi Nurul. Okay, untuk aplikasi yang terakhir ialah berdasarkan Seksyen 50/1/B Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan kes berkaitan iaitu Wan Razanawati Wan Zakaria melawan Telekom Malaysia Berhad menunjukkan perbuatan menggunakan peruntukan yang dikhususkan untuk pelanggan syarikat untuk membeli peralatan elektronik kegunaan pejabat adalah salah dan bertentangan dengan undang-undang. Jadi, Salim telah menggunakan wang kutipan daripada anggota kesatuan untuk membeli sebuah rumah kedai untuk dijadikan pejabat persatuan. Berdasarkan Seksyen 50/1/B Akta Kesatuan Sekerja 1959 menunjukkan wang kesatuan yang berdaftar boleh digunakan untuk pembelanjaan pentadbiran, di mana pembelanjaan pentadbiran meliputi yuran, audit, sewa, utiliti, susut nilai peralatan pejabat, keperluan pejabat dan juga guaman. Betul, perbuatan salih adalah tidak menyalahi undang-undang dan wang tersebut tidak digunakan untuk dirinya. Kerana tujuan Salim membeli rumah kedai adalah untuk dijadikan pejabat kesatuan dengan menggunakan duit anggota kesatuan tersebut. Kesimpulannya, Salim menggunakan duit anggota kesatuan dengan betul, yang mana duit tersebut boleh dibelanjakan untuk kegunaan syarikat dan juga anggota di dalamnya, serta perbuatannya tidak salah di sisi undang-undang. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.